Baik, untuk perbincangan lanjut langsung menerusi Google Meet, Profesor Madya Dr. Lee Kwok Tiong. Doktor, awal bulan ini kita lihat bekas pemimpin kanan warisan Datuk Yusof Yaakob bertindak meninggalkan warisan dan menyokong kerajaan sedia ada. Hari ini, seorang lagi pemimpin kanan warisan yang bersama Datuk Seri Syafiq Abdal menubuhkan parti warisan. Jadi bagaimana doktor melihat kepada senario politik di peringkat dalaman warisan ini? Okay, terima kasih. Actually ini merupakan adun ketiga daripada parti warisan meninggalkan parti pada tahun ini. Okay, dan sudah pastinya ini merupakan satu tamparan kepada parti warisan yang mana baru-baru ini mereka baru kepimpinan tertinggi parti warisan baru menyatakan hasrat mereka untuk bekerjasama dengan mudah, okay, di mana mereka ingin melebarkan sayap mereka ke Semenanjung. Dan tidak disangka pula ada pemimpin kanan mereka pula yang bertindak keluar daripada parti. So ini sudah pastinya akan menjadi satu tamparan kepada parti warisan. Itupun saya percaya ini merupakan satu dugaan yang mana parti warisan pastinya mempunyai langkah ataupun strategi untuk menangani dugaan tersebut. Ya. Dr. Yusof dan Muhammadin secara jelas mendedahkan tiada unsur pembelian wakil rakyat hingga mereka menyokong kerajaan. Jadi adakah ini akan jadi nilai tambah kepada kerajaan contohnya bagi GRS? Okay, actually selalunya apabila berlaku ada adun ataupun MP wakil rakyat keluar daripada sesuatu parti, naratif yang selalu digunakan pakai adalah dibeli politik wang. Okay. Wahal actually sebenarnya tidak semestinya disebabkan oleh politik wang. Okay, di mana kita nampak pada yang lepas, kita tahu juga bahawa di Sabah ini actually adalah politik pembangunan di mana semua wakil rakyat itu memerlukan dana untuk untuk memajukan kawasan mereka. Dan saya percaya dalam kes ini adun Muhammad yang berhormat tetapi ada juga menyebut tentang perkara tersebut. Okay, di mana actually saya rasa mungkin itu adalah politik Malaysia di mana apabila anda berada di pembangkang jumlah peruntukan untuk pembangunan di kawasan tersebut adalah terhad, melainkan actually kita memerlukan satu anjakan paradigma ataupun satu perubahan yang besar dalam politik di Malaysia di mana peruntukan untuk adun-adun daripada pembangkang juga haruslah sama rata dengan adun-adun daripada wakil rakyat daripada pihak kerajaan. Dan saya percaya di bawah kepimpinan yang berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G telah melakukan satu perubahan actually sebenarnya di mana beliau telah memberikan peruntukan kepada adun daripada pembangkang di Sabah sebelum ini dan sebenarnya sudah 2 kali sudah beliau memberikan peruntukan kepada wakil rakyat daripada pembangkang. Doktor ada menyentuh mengenai dengan isu peruntukan tak sama rata antara pihak kerajaan dan pembangkang dan seperti yang doktor katakan kita tahu ini satu isu yang sudah lama membelenggu negara kita atau politik negara kita. Tetapi ini juga satu perkara yang sudah pun ditimbulkan dalam memorandum persefahaman MOU antara kerajaan dan Pakatan Harapan. Jadi adakah doktor melihat ada keperluan untuk kita menekankan lagi kepentingan untuk highlight dan mengetengahkan isu ini yang kalau kita lihat dalam pembentangan bajet 2022 tidak ada dalam pembentangan itu. Apa doktor melihat kepentingannya kita ketengahkan isu ini? Okay, itu semestinya satu cadangan yang bagus sebab actually untuk MOU itu persefahaman di antara Pakatan Harapan dengan kerajaan actually adalah di peringkat federal saja. Dan di peringkat negeri actually setakat ni belum ada lagi. Cuma ada baru-baru ni ada lawatan daripada yang berhormat Lim Guang Eng terhadap yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah di mana beliau menyatakan hasrat untuk menjalinkan kerjasama yang sama seperti di peringkat persekutuan, tetapi actually apa yang dicadangkan oleh yang berhormat YB Lim Guang Eng tu belum lagi ada apa-apa lagi sebab belum ada sebarang hitam putih lagi dan saya percaya apa-apa cadangan usul daripada pihak Pakatan Harapan pastinya akan dibincangkan di peringkat GRS secara kolektif sebelum GRS memberikan sebarang keputusan secara kolektif kepada Pakatan Harapan. Okay. Tapi apa yang penting actually kita harus sedar juga bahawa wakil rakyat ni sebenarnya tidak kira daripada blok pembangkang ataupun daripada blok kerajaan, sebenarnya mereka ni mewakili rakyat juga. Okay. Ya. Ya. Doktor, itu dari sudut reformasi mungkin ataupun perubahan pada sistem politik kita, tapi kita nak juga melihat dari sudut politik. Sebelum ini kita tahu warisan akan melebarkan sayap di Semenanjung pada PRU akan datang. Tapi melihat kepada senario politik semasa di peringkat parti, bagaimana doktor melihat Syafiee mahu meyakinkan pemimpin dan rakyat pada PRU akan datang?
Okey, sudah pastinya actually apatah lagi kedua-dua pemimpin ini merupakan pemimpin kanan. So sudah pastinya ini merupakan satu tamparan kepada parti warisan itu sendiri. Tapi saya percaya sebuah parti itu bukannya hak milik seseorang. So saya percaya Datuk Seri Panglima Syafiee pun ada mempunyai banyak lagi pemimpin-pemimpin barisan-barisan pelapis yang boleh menggantikan pemimpin-pemimpin yang telah keluar daripada parti. Apatah lagi apabila kita sebut pasal tentang parti warisan di kawasan Pantai Timur. Sebab kawasan Pantai Timur ini merupakan kubu kuat kepada parti warisan. Okay? So bagi saya tidak ada masalah untuk parti warisan untuk mencari pengganti kepada uh, wakil rakyat mereka daripada Lahad Datu yang telah keluar daripada parti tersebut.